iaitu tentang iaitu soalan berkaitan dengan mengapakah Singapura menyertai Persekutuan Malaysia? Soalan ini 4 markah. Mengapakah Singapura menyertai Persekutuan Malaysia? Mengapa ya? Jadi 4 markah. Baik, kalau 4 markah, bagaimana untuk kita menjawab soalan ini, cikgu? Baik, strategi kita, iaitu strategi kita adalah 2 fakta dan juga 2 huraian. Ya, ingat 2 fakta, 2 huraian. So, kalau 2 fakta, 2 huraian, kita kena cari faktanya lah, cikgu. Ya. Baik, apakah fakta yang sesuai nak kita letakkan mengapa Singapura menyertai Persekutuan Malaysia? Baik, kalau kamu lihat, yang perkara pertama sekali, mengapa Singapura nak menyertai Persekutuan Malaysia? Kerana dapat, iaitu dapat meluaskan jaringan perniagaan. Perniagaan dan perdagangan. So, dapat meluaskan jaringan perniagaan dan perdagangan. Bagi mana? Bagi siapa? Bagi syarikat-syarikat. Ya, syarikat di Singapura. Dan kita tahu bahawa ini adalah faktanya. Kenapa Singapura nak join? Supaya dapat luaskan jaringan perniagaan. Supaya dapat mereka luaskan perniagaan mereka sampai daripada Singapura sampai ke seluruh Persekutuan Malaysia lah. Dapat meluaskan jaringan perniagaan dan perdagangan bagi syarikat di Singapura. Dan kalau kamu tengok kat mana cikgu dapat ni, cikgu? Sebenarnya kalau kamu tengok dalam bab yang kelima, iaitu kalau kamu lihat di sini ya. So, membuka peluang pasaran yang lebih luas. Membuka pasaran yang lebih luas, lebih besar kepada industri mereka. Jadi ini kita katakan sebagai salah satu faktor kenapa Singapura nak join, nak menyertai pembentukan Malaysia, menyertai Malaysia. Tapi cikgu buat ayat sendiri, di mana membuka peluang pasaran tu sebenarnya cikgu tak ambil ayat tu pun. So, cikgu ambil ayat apa? Cikgu ambil ayat, iaitu meluaskan jaringan perniagaan dan perdagangan bagi syarikat di Singapura. So, itu yang lebih baik. Baik. Iaitu kita nak buat huraian dia apa, cikgu? Baik. Huraiannya iaitu kita boleh terangkan tentang siapa sebenarnya yang menyokong penyertaan Singapura dalam Malaysia, iaitu kita boleh tulis golongan peniaga dan pedagang di Singapura sangat mengalu-alukan penyertaan ini. Penyertaan ini. Baik. So, ini kita telah buat tentang fakta dan huraian yang pertama. Baik. Seterusnya, kalau kita lihat fakta yang kedua, cikgu. Ramai yang kata, cikgu, saya tak dapatlah fakta yang kedua tentang kenapa Singapura menyertai Persekutuan Malaysia. Baik. Fakta yang kedua, yang ini adalah kita kata sebagai gabungan daripada apa tahu? Kebat. Iaitu sebenarnya Singapura menyertai Persekutuan Malaysia untuk mengelakkan diri dari ancaman komunis yang berleluasa di Singapura. Yang ada di Singapura untuk mengelakkan diri dari ancaman komunis yang berleluasa di Singapura. Dan kita tahu bahawa komunis
okey, kita kata ancaman komunis ini, okey, menggugat untuk mengelakkan berdosa. Okey, baik. So kita boleh kata Persekutuan Tanah Melayu, okey, ataupun penyertaan Singapura, okey, dalam Persekutuan Tanah Melayu, dalam Persekutuan Malaysia, okey, Persekutuan Malaysia akan dapat okey, membanteras ancaman komunis ini. Okey. Jadi ini antara poin kenapa Singapura menyertai Persekutuan Malaysia. Okey. Okey. So kalau siapa nak ambil boleh ambil. Okey. Dan untuk membina ayat tu cikgu rasa tak perlu kot sebab cikgu rasa kamu semua okey. Okey, ambil dulu kalau dah siap tulis dah. Okey, sebab kita nak teruskan dengan soalan terangkan faktor pemisahan Singapura ni. Okey. Terangkan faktor pemisahan Singapura. Dan soalan ini membawa kepada 8 markah. Jadi, okey, faktor pemisahan Singapura iaitu 8 markah. Kita tahu strateginya adalah okey, 4 fakta dan juga 4 huraian. Macam mana nak buat? Okey, 4 fakta, 4 huraian. Baik. Dah siap soalan 1. Untuk mempercepatkan dan kemerdekaan dari British boleh ke cikgu? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Cuma di sini, kalau kamu tengok dalam buku teks, mungkin kamu akan keliru. Sebab itu cikgu nak jelaskan bagaimana untuk mengelak daripada kekeliruan. Okey. Macam mana Okey, baik. So, kita tengok kepada buku teks. Boleh kalau kamu kata tak sempat, cikgu tak sempat nak salin, bagi tahu cepat. Nanti cikgu letakkan balik. Baik. So, kalau kita lihat di sini tentang mempercepatkan kemerdekaan dari British pun boleh juga, Rafiq. Boleh juga. Untuk soalan nombor 1 tadi kan? Boleh. Baik, untuk soalan nombor 2 tentang pemisahan Singapura. Okey, iaitu apakah faktor yang menyebabkan pemisahan Singapura? Baik. Faktor pemisahan Singapura. Soalan terangkan faktor pemisahan Singapura. Baik. So, faktor pemisahan Singapura, iaitu kalau kita lihat di sini dari sudut politik, kemudian juga dari sudut ekonomi, dan juga masalah perkauman. So, dia ada 3. Dia ada 3. Iaitu dari sudut politik, ekonomi dan masalah perkauman. Tapi macam mana nak buat cikgu? So kita boleh ambil yang pertama sekali iaitu dari sudut politik. Kita boleh ambil seperti Lee Kuan Yew tidak berpuas hati dengan peranan kerajaan Singapura yang terhad. Dan juga konflik. Ini menyebabkan berlaku konflik antara pemimpin PAP dengan perikatan, parti perikatan. So yang ini kita boleh buat faktor dan yang kedua ni boleh buat huraian. Kemudian, yang ketiga ni iaitu kempen Malaysia oleh Lee Kuan Yew. Ini juga kita boleh ambil dari sudut faktor. So, sini dah 3. Dah 3. Kemudian dari sudut ekonomi.
Singapura menuntut pembukaan pasaran bersama disegerakan. Ini fakta juga. Okey. Juga Singapura tidak berpuas hati dengan cadangan tambahan cukai yang perlu diberikan kepada kerajaan persekutuan. So itu pun fakta juga. Okey. Dan seterusnya, Singapura juga mahu mengenakan kadar faedah terhadap sebahagian daripada pinjaman sebanyak 150 juta kepada kerajaan persekutuan untuk pembangunan Sarawak. So itu dah 6. Dan juga kamu boleh ambil masalah perkauman di mana telah berlaku rusuhan kaum di Singapura pada 21 Julai 1994 yang menimbulkan ketegangan antara kaum dan seterusnya. Rusuhan ini huraian. Rusuhan ini berlaku ekoran daripada usaha menuntut persamaan hak yang sama rata bagi semua kaum. So perkara ini menjadi isu antara kaum. So bermakna hampir semua fakta itu kamu ambil untuk cukupkan 8 markah. Tapi persoalannya, macam mana nak jawab soalan ni, cikgu? Macam mana nak jawab soalan terangkan faktor pemisahan Singapura? Baik. So kalau kita boleh buat antaranya, kita boleh buat seperti inilah. Kamu semua nak cikgu buat ayat jawapan ke? Nak cikgu buat ayat jawapan lah ni. Yeah. Okey, baik. Okay. So, kita tahu bahawa kebiasaannya kita akan buat ayat. Okey. Kita boleh buat ayat iaitu faktor. Biasanya kita akan buat apa tahu? Faktor pemisahan. Tanpa huraian boleh ke cikgu? Boleh, boleh. Boleh, Rafiq. Faktor pemisahan Singapura dari Malaysia adalah, betul. So ramai yang buat macam ni. Malaysia adalah macam tu. Tetapi kalau kamu nak masukkan, cikgu, macam mana saya nak masukkan dari sudut politik? Kan kita mula-mula kata nak buat dari sudut politik. Lee Kuan Yew tidak berpuas hati. So kita nak buat macam tu. Macam mana nak buat ayatnya? Okey, sebenarnya macam ni. Iaitu kita boleh buat ayat terdapat. Kita buat satu ayat dulu. Terdapat beberapa faktor pemisahan Singapura dari Malaysia. Titik. Titik. Semua. Kemudian baru kita boleh buat ayat dari sudut politik. Baru kita boleh masuk dari sudut politik. Dari sudut politik ya. Lee Kuan Yew. Dari sudut politik, Lee Kuan Yew tidak berpuas hati. Dengan peranan kerajaan Singapura yang terhad. So peranan kerajaan Singapura yang terhad. So kita boleh teruskan. Hal ini menimbulkan konflik antara pemimpin PAP dengan perikatan. So itu dari sudut politik. Baik. Kemudian habis yang berkempen Malaysia cikgu? Boleh. Kalau kita nak letakkan di bawah dia, tak ada masalah. Selain itu, kempen Malaysia oleh Lee Kuan Yew menuntut semua kaum untuk semua kaum menuntut hak sama rata.
Kalau saya tulis jawapannya dari segi politik, boleh ke? Boleh. Dari sudut politik pun boleh, dari segi politik pun boleh. Boleh. So, selain itu, kempen Malaysia oleh Lee Kuan Yew menuntut hak sama rata. Okey, hak sama rata untuk semua kaum. Okey, telah menimbulkan keresahan dalam kalangan penduduk tempatan. Kalangan penduduk. Itu. Okey. Okey. Habis dari sudut politik. Baik. Kemudian dari sudut ekonomi macam mana pula? Okey. Okey. Dari sudut kita buat perenggan baru ya. Dari sudut ekonomi pula. Okey. Okey. Dari sudut ekonomi pula. Okey. Antara faktor okey, kita kata faktor pemisahan Singapura okey adalah okey, ataupun antara faktor pemisahan Singapura adalah disebabkan Singapura menuntut pembukaan pasaran bersama disegerakan. Titik. Itu. Kemudian kita boleh terus sambung dengan Singapura tidak berpuas hati dengan cadangan tambahan cukai. Cadangan tambahan cukai yang perlu diberikan kepada kerajaan persekutuan. Okey. Di situ. Dan Singapura juga mahu mengenakan kadar faedah terhadap sebahagian daripada pinjaman. Kalau kita tak tahu amount dia macam mana, cikgu, so kita tak perlu mention. Yang kita tahu dalam buku teks dia tulis 150 juta kan. Kalau kamu tak ingat, tak tahu, tak payah mention. Just tulis, Singapura juga mahu mengenakan kadar faedah terhadap sebahagian daripada pinjaman kepada kerajaan persekutuan. Titik. Macam tu je. So tak perlu mentionkan amount tu sebenarnya. Baik. So kemudian kamu pergi kepada faktor yang terakhir, iaitu akhir sekali. So buat perenggan baru. Kita boleh tulis iaitu telah berlaku. So kita tahu tadi mula-mula dari sudut politik, kemudian dari sudut ekonomi, kemudian masalah perkauman, kita terus dia mentionkan bahawa akhir sekali telah berlaku rusuhan kaum di Singapura yang menimbulkan ketegangan antara kaum. Rusuhan ini berlaku. Akibat daripada usaha menuntut persamaan hak bagi semua kaum. Jadi ini cara bagaimana untuk kita menjawab soalan yang bernilai
8 markah. Cikgu, banyaknya cikgu. Standard lah tu. Kan? Kan. Kamu kan dah nak periksa dah. So, kena belajar cara-cara untuk menjawab soalan panjang-panjang ni. Okey, so markah diperoleh daripada Lee Kuan Yew tidak berpuas hati dengan peranan kerajaan. Okey, kedua, menimbulkan konflik antara pemimpin PAP dengan Perikatan. Dua, kempen Malaysia menuntut hak sama rata. Tiga, faktor pemisahan Singapura adalah disebabkan Singapura menuntut pembukaan pasaran bersama disegerakan. Empat, tak puas hati dengan cadangan tambahan cukai. Lima, Singapura juga mahu mengenakan kadar faedah terhadap sebahagian daripada pinjaman. 6. Rusuhan kaum menimbulkan ketegangan antara kaum dan rusuhan ini berlaku akibat daripada usaha menuntut persamaan hak bagi semua kaum. So, ada 8 markah di sini. So, ini cara bagaimana untuk kamu elaborate ataupun kita kata sebagai kamu memperluaskan jawapan itu supaya kamu dapat markah penuh bagi soalan seperti ini. Boleh faham? Ya. Yang last tu huraian. Ya, yang last tu adalah huraian daripada fakta sebelumnya. Ya, betul. Tak ada masalah. Sama ada huraian ke, fakta ke, yang penting kamu berikan cukup poin untuk dapatkan 8 markah, maka kamu layak. Oh, ya ke. Okey, sorry. Okey. Ada pula yang tertinggal. Okey, dapat? Dapat jawab soalan ni? Dapat Okey. So, kalau dah salin, tulis dah supaya cikgu kita boleh proceed kepada bahagian yang seterusnya. Dah. Okey, baik. So, ini berkaitan dengan soalan. Dan saya ingat cikgu kita dah habis bab 7, bab 6 kan? Kita dah habis bab 6 kan? Hari tu kita